لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 6 yang Ustaz kasih sekalian, apa khabar semuanya? Bersama dengan Ustaz, mata pelajaran pendidikan Islam, tajuk Hajjatul Wada' bahagian yang kedua. InsyaAllah tajuk ini anda boleh rujuk dalam buku teks muka surat 156. Pada bahagian yang pertama yang sebelum ini, anda boleh klik pada link yang Ustaz sediakan sekiranya anda belum lagi melihat video pada bahagian yang pertama yang lepas. Ya, ada ayat Al-Quran telah disediakan berkaitan dengan Hajjatul Wada', yang mana ayat ini diturunkan di Arafah ketika Nabi SAW menunaikan haji. Kemudian pada bahagian yang pertama yang lepas juga kita telah membincangkan berapa latar belakang Hajjatul Wada' dan kronologi peristiwa Hajjatul Wada'. Ya, ada 8 perkara kesemuanya. Bermula daripada Rasulullah berniat ihram di Dzulhulaifah sehinggalah Rasulullah kembali ke Madinah. InsyaAllah pada bahagian yang kedua ini kita akan membincangkan berkenaan dengan ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa wukuf di Arafah. Ini anda boleh buka pada muka surat 159. Nabi Muhammad mengingatkan umat Islam tentang beberapa perkara. Ini berlaku pada ketika wukuf di Arafah, ya murid-murid sekalian. Yang pertamanya, tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Rasulullah juga mengingatkan bahwasanya amalan jahiliyah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam, seperti mementingkan perkauman. Mementingkan bangsa, perkauman itu merupakan amalan sebahagian daripada amalan jahiliyah. Yang ketiga, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Nabi pernah mengingatkan dan juga memberitahu kepada kita bahwasanya sesiapa yang berpegang kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, ia tidak akan sesat selama-lamanya. Yang kelima, wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Dan yang keenam, mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji. Dan yang ketujuh, menjauhi riba kerana riba adalah haram. Inilah 7 perkara ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mengingatkan umat Islam pada ketika itu yang berlaku ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin yang menunaikan haji bersama-sama dengan baginda wukuf di Arafah. Dan ingatan ini kekal sehinggalah sampai bila-bila, merupakan pegangan kita untuk menjalani kehidupan seharian. Seterusnya, mari kita lihat yang iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Ini merupakan dialog antara Farhanah dan juga ibu dan ayah dia. Farhanah banyak iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada' yang telah ayah ceritakan. Ya ayah, kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah sebagaimana yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Mereka sanggup menempuh perjalanan yang jauh untuk menunaikan ibadah haji. Saya tidak akan beralasan dan merungut lagi apabila melakukan sesuatu ibadah.
Kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaklah mengasihi baginda sebagaimana Nabi mengasihi kita. Kita wajib beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang terakhir diutuskan Allah dan agama Islam ialah agama yang benar di sisi Allah. Kita mestilah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup kita, mentaati perintah Allah dan Rasul serta meninggalkan larangannya. Ayah, berbuat baik dengan semua orang dan menjauhi pergaduhan amat dituntut dalam Islam. Betul tu Farhana, umat Islam mesti hidup bersatu padu kerana setiap Muslim bersaudara. Ya murid-murid, ini merupakan iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada. Cuba murid-murid perhatikan teks yang berwarna merah itu merupakan isi penting terhadap iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada. Dan Ustaz telah menjadikan ia sebagai peta minda supaya senang untuk dirujuk. Yang pertama tadi apa dia? Hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah. Yang kedua, mengasihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Dan yang keempat, hidup bersatu padu. Ini merupakan iktibar ataupun pengajaran daripada peristiwa Hajjatul Wada. Dan akhir sekali, di bawah itu ada sedikit rumusan. Apa yang dinyatakan di situ? Dalam peristiwa Hajjatul Wada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita cara melaksanakan ibadah haji dan meninggalkan pesanan buat umat Islam supaya kita memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi murid-murid sekalian, kita ambil dan kita ingat apa yang telah dipesankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hajjatul Wada ini. Mudah-mudahan daripada apa yang telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kita akan mendapat kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikianlah tadi perbincangan kita berkenaan dengan pelajaran Hajjatul Wada bahagian yang kedua. Seperti biasa, untuk aktiviti bertulis, Ustaz telah sediakan tugasan untuk kamu semua. Yang pertama, nyatakan 3 ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada 7, Ustaz mahu kamu nyatakan 3 ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, nyatakan 4 iktibar peristiwa Hajjatul Wada. Ya, ada 4 iktibar peristiwa Hajjatul Wada. Ustaz mahu kamu senaraikan keempat-empat iktibar peristiwa Hajjatul Wada itu. Semoga kita bertemu lagi pada pelajaran yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.